Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video kali ini. So untuk video kali ini kita membuat kelainan sedikit. Kita tidak cakap pasal forex, kita cakap pasal cryptocurrency. Okey. Semua orang sudah tahu apa itu cryptocurrency. Video ini hanya semata-mata untuk refresh balik kita punya pengetahuan, okey, dan juga untuk membuat kemudahan ataupun mudah faham dalam mengenai cryptocurrency. So guys, jangan lupa tekan button subscribe dan juga share kalau video ini bermanfaat. Dan jom guys, let's go. Okey, untuk cryptocurrency. Okey. Seperti sedia maklum, kita tahu cryptocurrency ini merupakan digital currency. Okey. Dan apabila kita katakan digital currency, digital ini merupakan currency yang tidak ada physical 100%. Okey. Dia tidak ada macam duit kertas yang kita pakai setiap hari untuk membeli ataupun untuk digunakan sebagai medium of exchange. So dekat skrin anda ini ada beberapa soalan yang mungkin memberi kemudahan untuk memahami kripto ni macam mana. So kita pergi satu-satu. Yang first, pertamanya adalah siapa yang cipta? Jawapannya adalah Satoshi Nakamoto. Okey, Satoshi Nakamoto. Kalau kita dengar macam ni, dia macam nama ala-ala Jepun, tetapi sebenarnya pada hakikatnya kita tidak mengenali siapakah beliau ataupun siapakah dia ni sebenarnya. Kerana apa? Kerana Satoshi Nakamoto ini, kita boleh katakan dia ini nama individu ataupun nama digunakan sebagai username untuk kumpulan. Okey, sampai sekarang pun 2021 ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya dia ni yang mencipta cryptocurrency ni. Okey, so let's go untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah bila dia dicipta. Maksudnya bila cryptocurrency ini dicipta, iaitu pada tahun 2009. Secara confirmnya Bitcoin kan, Bitcoin ini dicipta. Okey, ada katanya 2008. So 2008 ini Satoshi Nakamoto dia menjumpai white paper yang dia katakan sebagai dalam networking, dalam network ni, yang dia jumpa white paper dan dia mengatakan bahawasanya white paper ini boleh dijadikan sebagai mata wang kripto dan dia ubah suai lah daripada situ. So itu pada tahun 2008 dan start pada itu 2009 secara sahnya Bitcoin itu ataupun cryptocurrency ini dia dijalankan lah. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Berapa jenis adanya cryptocurrency ini? Okey, yang paling famousnya adalah Bitcoin, seperti saya sebut tadi, Bitcoin, ataupun short name-nya adalah BTC, Bitcoin. Dan nilai untuk Bitcoin ini dia akan dikonvertkan dan ditukarkan nilainya itu pada dolar, maka dia akan jadi BTC USD. Itu saja. Okey, Bitcoin ditukar pada nilainya US dollar, maka BTC USD. So adakah satu ni je? Jawapannya tidak. Dia ada SRP ataupun Ripple, lainnya adalah LTC dan lain-lain lagi seperti Binance ke, Bitcoin Cash ke. Okey, dia ada banyak lagi lah. Dia punya contoh.
Tapi paling famousnya adalah Bitcoin USD. Kerana apa? Kerana benda ini ataupun mata wang ini, mata wang kripto ini yang paling dibida oleh miner-miner lah. Maknanya yang invest dalam cryptocurrency ini. Ini yang paling banyak dia punya demand. Kalau yang lain itu mungkin ada, cumanya tidak banyak, tidak mahal seperti harga Bitcoin. Okey. Bukan apa, kerana sekarang ni kita boleh tengok yang satu Bitcoin ini sudah mencecah beratus ribu ringgit, kan? Kalau yang lain tu mungkin murah lagi. Tapi kalau Bitcoin saja pun sudah mencecah beratus-ratus ribu disebabkan oleh demand. Okey, demand investor. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat, iaitu disandar atau tidak. Okey, soalan ini ingin mengatakan bahawasanya kripto ini dia disandar ke ataupun tidak oleh kerajaan ataupun bank. Okey, maksudnya dia ini ada campur tangan ke oleh kerajaan ataupun bank? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana kripto ini 100%-nya dijumpai oleh Satoshi Nakamoto dalam bentuk networking. Okey, dia tidak ada kaitan oleh bank ataupun kerajaan. Hanya dia saja yang menjumpainya. Bagaimana dia menjumpainya, saya sendiri pun tidak tahu macam mana. Okey, cumanya yang kelima ini macam mana dia dicipta, iaitu melalui networking, ataupun kita boleh katakan dalam komputer. Okey, untuk yang kelima macam mana dia dicipta, iaitu melalui networking ataupun komputer. So Satoshi Nakamoto ini dia menjumpai cryptocurrency melalui networking pada tahun 2009, dan yang paling famousnya iaitu Bitcoin. Dan juga Bitcoin ini tidak disandarkan oleh mana-mana bank dan juga mana-mana kerajaan yang ada di atas muka bumi ini. Itu sahaja, dan itu yang paling simple untuk memahami cryptocurrency ini, kewujudan dia. Okey, dan yang belakang ini ada perkataan Luno. Maka saya mencadangkan kepada anda semua untuk invest ataupun melabur sedikit wang anda yang ada dalam Luno ini untuk mengetahui macam mana dia punya keuntungan ke. Dan saya sarankanlah, kerana Luno ini dia bukanlah menjanjikan kepada anda keuntungan yang banyak, tetapi dia macam invest ke arah masa depan. Okey, kalau semakin banyak demand ataupun permintaan sesebuah kripto itu, maka mata wang ataupun wang kripto yang anda investkan makin naik dan makin untung anda dalam pelaburan itu. Itu je. Okey, yang keenamnya adalah penlibatan. Okey, saya tambah sedikit satu soalan saja, iaitu penlibatan. Pelibatan apa? Pelibatan cryptocurrency ini dalam networking. Okey, dia dipanggilnya adalah P2P. Okey, P2P itu apa? Peer to peer. Dia bahasa orang putih. Peer to peer. Apakah maksud peer to peer? Peer to peer adalah satu sistem yang di mana perkongsian data ataupun perkongsian mata wang, okey, penukaran mata wang yang tidak melibatkan central authority. Dan juga peer to peer ini melibatkan antara individu ataupun secara berkumpulan. Okey, itu saja. Maka cryptocurrency ini dia terlibatnya dalam bentuk individu ataupun berkumpulan, tetapi dia tidak melibatkan central authority, ataupun kita boleh katakan mana-mana pihak institusi yang terlibat untuk cryptocurrency ini untuk dijadikan pihak ketiga, third party. Okey, maka inilah tujuan yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Cryptocurrency ini diciptakan melalui networking, dan yang famousnya Bitcoin dan
setiap transaksi yang dibuat oleh miner akan direct mendapatnya Bitcoin itu tanpa ada sekatan ataupun tanpa ada pihak ketiga, pihak tengah. Okey, itu saja. Maka 6 perkara ini mungkin memberi kefahaman ataupun memberi kemudahan kepada anda semua untuk memahami apa itu cryptocurrency. Mungkin anda boleh baca secara detail dalam Google. Okey, dalam Google tu banyak sangat penerangan untuk cryptocurrency. Tapi saya buat ini hanya untuk simpulan sahaja, okey. Dan juga cryptocurrency ini bagus untuk dalam pelaburan. Okey. So untuk video kali ini topik cryptocurrency sampai di sini sahaja, dan kita bertemu lagi dalam video seterusnya insya-Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, tekan butang subscribe dan juga share kalau video ini bermanfaat. Okay, so guys, see you next time and bye bye.